Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Faris Izzat Syarudin dalam Berita Perdana edisi 7 Februari 2023. Dan saya Nurul Hidayah Nawai. Berikut paparan utama malam ini. Terap elemen amanah dan kepercayaan dalam kerja berpasukan. Sekretariat tetap selaraskan pertindihan kursus TVET. Perdana Menteri menggesa setiap kementerian dan agensi meningkatkan kecekapan operasi masing-masing dalam setiap urusan melibatkan rakyat. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata cabaran ketika ini adalah untuk mengangkat martabat pentadbiran negara ke tahap yang lebih tinggi dan terpuji. Ya, beliau yakin keikhlasan pemimpin dan penjawat awam dalam melaksanakan tugas mampu membebaskan rakyat daripada segala bentuk penindasan. Fakku raqabah. Jadi kalau kita dalam kerja kita, amalan kita, negara kita, jabatan kita tidak boleh terlepas daripada keikhlasan kita untuk membebaskan manusia itu, rakyat kita, warga kita dan manusia itu dari segala bentuk penindasan, perhambaan, memperbodohkan rakyat, memiskin rakyat, mengambil harta rakyat sehingga mereka itu, hak mereka itu tersisih. Ini tugas pertama yang disebut Al-Quran. Kemudian tentulah yatim, wa miskin, ya, yang seterusnya. Beliau berucap pada majlis perjumpaan Perdana Menteri bersama warga Jabatan Perdana Menteri di Putrajaya. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar mahu jemaah menteri dan warga perkhidmatan awam bekerja sebagai satu pasukan yang menerapkan elemen amanah dan kepercayaan dalam budaya kerja. Beliau yakin barisan jemaah menteri di bawah kerajaan perpaduan mampu membawa perubahan untuk mengangkat martabat negara dan Malaysia Madani. Saya dari segi pribadi juga, ya, setakat ini tengok pasukan kerja dan rakan-rakan saya nampak, ya, walaupun latar belakang yang pelbagai dan sejarah pertelingkahan dan pembenturan idea dan pergaduhan itu besar, terutama saya dengan TPM belah kanan saya. Tetapi alhamdulillah, ya, yang tidak boleh dinafikan ialah kesatuan pemikiran, kesatuan tekad itu wujud. Yang ini tidak boleh dinafikan. Ini kenyataannya. Kita bekerja sebagai satu pasukan dan maksud kita untuk menyelamatkan negara dan mengangkat Malaysia Madani. 6 individu dilantik menganggotai Badan Penasihat Khas bagi membantu menasihati Perdana Menteri selaku Menteri Keuangan. Perdana Menteri dalam satu kenyataan memaklumkan Badan Penasihat Khas ini terdiri daripada golongan profesional serta pakar ekonomi. Badan tersebut akan diketuai oleh Penasihat Petronas Tan Sri Hassan Merican. Anggota lain terdiri daripada Penasihat Kanan Ekonomi dan Kewangan Nurul Izzah Anwar, Pengerusi Eksekutif FVSB Sdn Bhd Dato' Ahmad Fuad Mat Ali, pakar ekonomi Profesor Dr. Yakim Leng, pakar ekonomi Datuk Profesor Ulung Rajah Rasiah dan Pengerusi Sarawak Energi Berhad Datuk Amar Abdul Hamid Sepawi. Datuk Seri Anwar turut menggelangi pendirian Badan Penasihat Khas yang dilantik ini tidak akan menerima sebarang bayaran daripada kerajaan. Lawatan rasmi Perdana Menteri ke Thailand selama 2 hari mulai Khamis amat dialu-alukan kepimpinan tertinggi dan rakyat negara itu. Mereka menyifatkan kehadiran Datuk Seri Anwar bakal membuka lembaran baru kepada hubungan dua hala Malaysia-Thailand, terutama dalam sektor perdagangan dan pelaburan. Ya, untuk perkembangan lanjut kita terus bersama Farhana Azwani Ismail di Krongthep, Mahanakhon. Silakan, Farhana.
Baik, terima kasih Faris dan Dia. Sejak bulan lalu, tumpuan laporan berita media tempatan Thailand sudah pun mula terarah kepada lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Timbalan Setiausaha Agong kepada Perdana Menteri Thailand iaitu Anucha Burapai Chaisri dalam kenyataannya sebelum ini berkata Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha akan mengadakan mesyuarat dua hala bersama Datuk Seri Anwar di Government House pada Khamis ini. Lawatan rasmi Perdana Menteri dijangka mengeratkan lagi hubungan kedua-dua negara serta membantu mencapai matlamat perdagangan dua hala sebanyak 126 bilion ringgit pada tahun 2025. Menurut pengarah Institut Pengajian Asia Timur Universiti Thammasat Kampus Rangsit Thailand iaitu Profesor Dr. Chaiwat Misantan yang saya temui siang tadi berkata lawatan Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Thailand sangat signifikan kerana kedua-dua negara sedang berusaha keras untuk memulihkan ekonomi dalam fasa peralihan ke endemik. Thailand, lawatan Perdana Menteri ini bukan sahaja honor visit tetapi sebagai lawatan yang penting dan sebagai pentas untuk perbincangan dan pentas untuk menaik taraf isu-isu yang Thailand mahu berbincang dengan Perdana Menteri. Walaupun timbalan Perdana Menteri General Prawit Wongsuwan pernah sekali lagi melawat Malaysia selepas Datuk Seri Anwar dilantik sebagai Perdana Menteri. Tetapi lawatan kali itu hanya sekejap dan memperkenalkan diri. Tetapi lawatan inilah sebagai pentas yang penting untuk Thailand, untuk kerajaan Thai membincangkan, membentangkan kemahuan dan kerjasama dari pihak. Tambah Profesor Chaiwat lagi, selain meneroka potensi dalam sektor baharu, Thailand juga mengharapkan pertemuan kali ini turut membincangkan mengenai sempadan Thailand-Malaysia. Bagi saya, bukan sahaja Datuk Seri Anwar sebagai bekas Menteri Kewangan yang terbaik di Asia, dia sendiri, bagi saya dia lebih faham tentang keadaan di Thailand, terutamanya di sempadan Thai, kerana beliau tu sebagai salah seorang aktivis yang sangat aktif yang selalu datang ke sempadan Thailand dan juga di wilayah sempadan Patani Yalanara untuk melawat. Baik, untuk makluman, Malaysia dan Thailand sudah menjalin hubungan diplomatik selama 66 tahun sejak Malaysia mencapai kemerdekaan pada 1957 lagi. Dan dari Januari hingga November tahun lepas, Thailand disenaraikan sebagai rakan dagang ketiga utama Malaysia dalam kalangan negara-negara ASEAN selain merupakan destinasi ekspor ke-6 terbesar serta sumber import ke-8 terbesar. Dan jumlah perdagangan Malaysia dengan Thailand terus mencatatkan prestasi cemerlang dan mencecah sebanyak 112.42 bilion ringgit dari Januari hingga November tahun lepas. Dan jumlah itu menunjukkan peningkatan sebanyak 27.4% dalam tempoh sama pada tahun 2021. Dan pertemuan kedua-dua pemimpin tertinggi negara juga dijangka bertukar-tukar pandangan mengenai pengukuhan kerjasama dalam bidang berkepentingan seperti keselamatan, keterjaminan makanan serta kerjasama dalam ASEAN dan juga kerangka kerja pelbagai hala yang lain. Baik, sekian langsung dari Kruntai Mahanakon, kembali bersama Faris dan Dia. Silakan. Baik, terima kasih Farhana langsung dari Thailand. Baik, Sekretariat Tetap bagi menyelaras semula pelaksanaan program pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET akan diwujudkan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Rahmat Zahid Hamidi berkata selain menangani isu pertindahan kursus dari setiap kementerian dan agensi terlibat, ia sekaligus berupaya menjimatkan kos perbelanjaan tahunan. Usaha berkenaan membabitkan penyertaan 10 syarikat swasta bagi melatih pensyarah dan tenaga kerja di pusat TVET mengikut kemahiran diperlukan. Ini termasuk Petronas, DRB Highcom serta syarikat berkaitan hospitality dan pelancongan. MOA, Memorandum of Agreement, akan diadakan. Dalam tempoh 3 bulan ini, sebanyak 10 pemain industri yang telah dikenal pasti akan menandatangani perjanjian secara terus dengan pusat-pusat latihan TVET ini yang akan saya pantau sendiri
bagi pelaksanaan sebagai usaha quick wins di peringkat awal. Beliau menjelaskannya pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat TVET di Putrajaya. Selain memperkasa bidang kemahiran, beberapa pusat TVET juga akan menawarkan latihan keusahawanan. Baik saudara, dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah RISDA perlu segera melaksana transformasi secara menyeluruh. Ia bertujuan memberi nilai tambah kepada RISDA, seterusnya meningkatkan kualiti hidup pekebun kecil getah. Soal kebun kecil ini mesti dikeluarkan daripada kepompong garis kemiskinan. Jadi untuk mencapai ke arah itu pelbagai-bagai transformasi mesti dilakukan. Bukan hanya dalam soal ekonomi, tetapi bagaimana sahsiah mereka, soal kerohanian supaya terdapat perimbangan di antara pemodernan kepada produktiviti, ya. Bukan hanya setakat penurihan, tetapi mereka harus turut diterlibatkan terutamanya di dalam downstream dan upstream. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah turut memaklumkan antara langkah segera yang boleh dilaksana adalah menstruktur semula semua anak syarikat di bawah RISDA Holdings. Menerusinya, lebih ramai usahawan dalam kalangan kaki tangan RISDA dapat dilahirkan. Jelas beliau, perancangan baru perlu diwujudkan bagi memastikan permintaan getah asli tempatan kekali tinggi meskipun berdepan persaingan getah tiruan. Kita dapat perbaiki keadaan ini dan meninggalkan ini sebagai episod dan pengalaman lama untuk catatan sejarah, dan kita mulakan sejarah baru. Berbagai lapangan pengalaman, saya percaya dengan semangat melahirkan masyarakat dan negara madani ini yang berteraskan nilai kemanusiaan dan keyakinan serta membangunkan semula negara Malaysia merdeka dan berdaulat. Baik, kembali dalam berita perdana, kita ke perkembangan ekonomi. Kementerian Pengangkutan menyasarkan 200,000 jumlah penumpang perkhidmatan transit aliran masa MRT laluan Putrajaya dalam masa 2 tahun. Menterinya Anthony Loke Siufu berkata, status MRT 2 kini telah mencapai 99.9% dan dijangka siap Mac depan. Katanya, projek MRT laluan Putrajaya itu menelan belanja RM30.53 bilion untuk kos sistem dan pembinaan yang meliputi 36 stesen melibatkan 49 set kereta api. Pihaknya juga merancang memperluas stesen Titiwangsa untuk dijadikan hub utama pengangkutan awam di Lembah Kelang. Stesen itu merupakan satu stesen yang sangat utama kerana pada ketika ini sudah ada interchange dengan monorail dan juga LRT. LRT Ampang Line sekarang ini dan juga monorail. Dan dengan adanya pembukaan MRT 2 ini, maka ada 3 mode di sana, iaitu MRT 2, LRT dan juga monorail. Dan untuk masa hadapan, MRT 3 juga akan ada satu stesen di kawasan ataupun stesen Titiwangsa tersebut. Tambahnya, sebuah pusat pembangunan berorientasi transit TOD akan dibangunkan selain penyediaan 107 bas pengantara. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Depo MRT Sungai Buloh.
Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan Malaysia REHDAH mengalu-alukan program rekalibrasi tenaga kerja 2.0 yang diumumkan kerajaan baru-baru ini. Menyokong inisiatif itu, REHDAH berharap semua pemaju mengambil peluang daripada program tersebut untuk memastikan status imigresen pekerja asing mereka mematuhi undang-undang. Melalui kenyataan, Presiden REHDAH Datuk Tong Wan Kong turut memohon pertimbangan kerajaan mengurangkan yuran rekalibrasi tenaga kerja bagi mengambil semula pekerja asing. Ketika ini, yuran tersebut dikekalkan kepada RM1,500. Tambahnya, REHDAH juga akan terus menggalakkan ahlinya menjalankan tanggungjawab membina negara dengan menyediakan rumah mampu milik berkualiti kepada rakyat dengan berkesan dan cekap. Mengangkat menu tradisi warisan tempatan yang semakin sukar ditemui. Itu merupakan objektif utama promosi warisan masakan Malaysia di Tongka Bin Cafe and Deli Hotel Impiana KLCC. Menerusinya, pelanggan berpeluang menikmati hidangan eksotik dari 13 buah negeri di Malaysia bermula hari ini sehingga Ogos depan. Usaha sama Impiana Hotel KLCC dengan FGV Holdings Berhad dan Delima Oil Products yang Berhad menampilkan 213 hidangan tradisi dari seluruh negara. Ia boleh dinikmati bagi sajian makan tengah hari dan makan malam pada hari bekerja. Covering all the unique foods of the different states. Then that evolved into becoming a run-up to the Merdeka Malaysia Day celebration. And we are hoping that by the time we reach Merdeka this year, we will have a culmination of all the ethnic cuisines from the 13 states presented in our buffet in the hotel. Bukan sahaja hidangan, kafe juga dihias mengikut keistimewaan setiap negeri di Malaysia. Makanan tradisi Johor mendahului kempen bermula hari ini sehingga 17 Februari. Ia diikuti Melaka dan Negeri Sembilan bermula 6 hingga 17 Mac. Kempen dihentikan seketika pada April sempena Ramadan dan kembali diteruskan pada bulan Mei. It's been supported by the individual state government. So we've had dialogues with some of the state tourism board. Like for example here for today we've got the Johor State Tourism that supported us, and then as we move forward into Negeri Sembilan, Melaka and up north, we'll be engaging with all the various state boards. Penyediaan hidangan tradisi ini dibimbing oleh Datin Kalsum Taib dan Datin Hamidah Abdul Hamid. Kedua-dua mereka merupakan pengarang buku masakan yang memenangi anugerah Johor Palette, Tanjung Puteri Recipes dan Malaysia's Culinary Heritage, the best of authentic traditional recipes. This recipe belong to my mother-in-law dululah. Dia memang jual. So dapat resipi dia. So kita buat memang the same taste lah. Dan kita dah ada kuih penganan kacau keledek. Seorang dah tak buat lagi. Dah lupa no. The Sabah Sarawak lain because ada Filipino influence, ada the Chinese. So each different. And they have the ethnic, the Dayak, the Kadazan, no. So their makanan pun lain. So all this will be highlighted semasa food promotion. Pengunjung Tongka Bin Cafe and Deli juga boleh mendapatkan diskaun 20% ke atas pembelian buku resepi karya Datin Kalsum dan rakan-rakan. Orang ramai boleh mula membuat tempahan bagi menikmati juadah istimewa ini pada harga bermula RM128 seorang. Kita harus memanfaatkan kekuatan yang ada untuk menjana pertumbuhan ekonomi yang lebih meyakinkan. Maka tumpuan kerajaan perpaduan sekarang adalah untuk meningkatkan segala usaha untuk memastikan ada keyakinan tumpuan baru yang boleh meningkatkan dan memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih meyakinkan. Kerana sistem politik dan tadbir urus tata kelola yang lebih baik, yang bersih dari rasuah dan penyalahgunaan kuasa.
Bertemu kembali. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menghadiri mesyuarat pertama Sekretariat Kerajaan Perpaduan di Menara Dato' On, Kuala Lumpur malam ini. Mesyuarat ini bagi memperkukuh kerajaan dan membincangkan agenda berteraskan rakyat berdasarkan manifesto. Jadi untuk suasana semasa di sana, kita langsung bersama rakan wartawan Hairun Afandi. Silakan Hairun. Ya, terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Baik, saya kini berada di pusat dagangan dunia WTC di mana tempat diadakan mesyuarat pertama Sekretariat Kerajaan Perpaduan yang dijangka bakal bermula pada jam 8.30 malam ini. Sebentar tadi, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun tiba kira-kira jam 7.40 malam di bangunan WTC ini dan difahamkan ke semua wakil-wakil parti dari setiap gabungan telah pun hadir untuk menghadiri mesyuarat pada malam ini. Antara lain, mesyuarat ini adalah bagi mencari titik persamaan kerjasama di antara parti-parti gabungan Pakatan Harapan PH, Barisan Nasional, Parti Gabungan Sarawak, Gabungan Rakyat Sabah dan Parti Warisan. Mesyuarat yang bakal dipengerusikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sendiri mungkin akan membincangkan beberapa perkara agenda bagi memperkukuhkan kerajaan. Selain itu, bagaimana agenda merakyatkan berdasarkan pada terjemahan manifesto juga turut dibincangkan pada mesyuarat pada malam ini. Jadi jika kita lihat di belakang saya masih dibanjiri oleh diiringi oleh wakil-wakil parti yang berada berkumpul di kawasan bangunan WTC ini untuk menunggu apakah hasil perbincangan yang akan dibincangkan pada malam ini. Jadi saya rasa setakat ini saja perkembangan saya yang dapat saya kongsikan kepada semua dan kembali kepada rakan setugas di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Harun langsung dari Menara Dato' On. Saudara, isu keselamatan cyber perlu diberi perhatian semua pihak, termasuk pengguna internet. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil menggesa semua pengguna untuk sentiasa berwaspada ketika menggunakan internet, media sosial dan aplikasi lain. Ya, beliau menyarankan agar kemudahan teknologi itu digunakan dengan positif, berhemah dan penuh tanggungjawab bagi mewujudkan komuniti cyber madani. Sempena sambutan Hari Keselamatan Internet 2023, beliau berharap agar pengguna sentiasa bijak, selamat dan bersama-sama ke arah kesejahteraan cyber. Ancaman dan serangan cyber berupaya menyebabkan berlaku pelbagai insiden, antaranya ketirisan data, kecurian maklumat peribadi, pencerobohan, penggodaman, penipuan dalam talian dan buli cyber. Insiden seumpama itu berlaku disebabkan penggunaan teknologi dan internet yang tidak selamat tanpa amalan baik yang sewajarnya. Baik, banjir di Pahang semakin pulih setelah berlaku penurunan jumlah penduduk terjejas yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS, terutamanya bagi daerah Kuantan. Ini susulan keadaan cuaca yang baik dan tiada hujan lebat berterusan berlaku sejak pagi tadi. Jadi kita terus bersama Muhammad Hazwan Azman di Kuantan untuk perkembangannya. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya kini berada di Sekolah Kebangsaan Fakih Abdul Samad di Kuantan di mana Pusat Pembinaan Sementara PPS ini menempatkan paling ramai penduduk terjejas banjir di daerah Kuantan sejak semalam. Setakat ini seramai 447 orang penduduk terjejas banjir ditempatkan di sini melibatkan 119 buah keluarga. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, secara keseluruhan pada ketika ini seramai 3,573 orang daripada 1,042 buah keluarga ditempatkan di 23 buah PPS melibatkan daerah Kuantan dan Pekan. Jumlah itu menurun berbanding seramai 5,160 orang penduduk di 28 PPS pada petang tadi. Mengikut data yang dikeluarkan oleh Sekretariat Pengurusan Bencana Negeri Pahang memaklumkan bagi daerah
Kuantan seramai 3,466 penduduk masih ditempatkan di 19 buah PPS. Sementara bagi daerah Pekan pula, seramai 107 penduduk terjejas banjir ditempatkan di 4 buah PPS. Ingin juga saya kongsikan bagi daerah Kuantan, cuaca dilaporkan baik sejak awal pagi tadi dengan tiada sebarang hujan lebat secara berterusan yang direkodkan sejak pagi tadi juga. Dan di mana keadaan itu juga sedikit sebanyak membantu keadaan banjir di sekitar daerah Kuantan ini kembali pulih. Dan dalam pada itu, menerusi laman web rasmi Public Info banjir.water.gov.my melaporkan paras Sungai Belat di Seri Damai Kuantan masih melebihi paras bahaya iaitu pada 5.24 meter namun menunjukkan tren beransur surut. Manakala Sungai Keratong di Rompin merekodkan 23.95 meter yang menunjukkan tren menaik. Baik, saya kira itu saja perkembangan semasa situasi banjir di daerah Pahang ketika ini. Kembali bersama rakan penyampai di studio. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baik, kita mulakan laporan cuaca pada malam ini dengan memberi penumpuan kepada amaran yang masih lagi berkuat kuasa iaitu amaran hujan lebat berterusan peringkat waspada bagi keseluruhan negeri Pahang termasuklah di sekitar Kemaman, negeri Terengganu, dan amaran ini berkuat kuasa sehingga ke tengah malam nanti. Baik, seterusnya kita lihat pula kepada paparan gema radar pada malam ini. Dilihat keadaan hujan berseteribut petir kini masih lagi sedang berlaku melibatkan kawasan di sekitar utara semenanjung Malaysia. Ini melibatkan keadaan di negeri Kedah, Pulau Pinang, Perak dan juga turut dilihat di 1-2 tempat di negeri Kelantan, Pahang dan juga di negeri Selangor. Dan kita jangkakan untuk keadaan hujan ini masih lagi boleh kekal dalam tempoh masa 2 hingga 3 jam. Seterusnya kita lihat pula keadaan cuaca di sebelah Malaysia Timur pula. Dilihat di sini keadaan hujan lebat kini masih lagi diserap di bahagian utara negeri Sarawak dan juga sedikit di barat negeri Sarawak. Manakala bagi negeri Sabah pula dilihat di sini keadaan hujan di sekitar pantai barat negeri Sabah termasuklah wilayah Persekutuan Labuan, Pedalaman dan juga Tawau. Dan keadaan hujan ini kita jangkakan boleh berlarutan sehingga ke tengah malam nanti. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca daripada Map Malaysia buat masa kini. Sebelum kita berpisah, kita lihat dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Linda Hanif. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, Malaysia menyumbangkan bantuan ubat-ubatan bernilai RM227,984 kepada Ukraine. Menteri Kesihatan Dr. Zalia Mustafa berkata, dengan sumbangan berkenaan, ia diharap memberi impak besar ke arah pengukuhan hubungan dua hala antara Malaysia dan Ukraine. The event is only possible through the long-standing excellent relationship between Malaysia and Ukraine that has been established throughout the years since 1992.
Both Malaysia and Ukraine share long relation for 30 years and have worked closely in different areas, which include trade and investment, defence, air services and others. Today's event is a great example of strategic alliance that showcases the best of humanity and a common goal of global peace and security. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan sumbangan ubat-ubatan berkenaan di Putrajaya. Ia diserahkan kepada Kuasausaha Kedutaan Ukraine di Malaysia, Denis Mikhailuk. Direktori Pengusaha Kedai Makan yang melaksanakan menu rahmah di seluruh negara akan diwujudkan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup Fuzia Saleh berkata usaha berkenaan memudahkan rakyat memilih atau mengetahui premis-premis yang menyaut seruan kerajaan yang menyediakan menu serendah RM5. Menurut beliau, KPDN negeri akan bertanggungjawab untuk membina direktori tersebut. Okey, pihak kementerian sedang mengenal pasti platform untuk meletakkan direktori kedai-kedai yang akan menjalankan ataupun melaksanakan menu rahmah. Tapi untuk di Pahang, KPDN Pahang akan mewujudkan direktori sendiri dan nanti bila kita ada platform tu kita akan letak Pahang punya chapter, ya. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan kerja ke perniagaan berkonsepkan franchise nasi ayam papa di Kuantan. Dalam perkembangan lain, pihaknya menyasarkan industri franchise berkembang antara 20 hingga 30% tahun ini. Baik, selanjutnya untuk pemasukan kita terus saja bersama Nazri. Silakan Nazri. Pengurusan dan pentadbiran dalam bidang sukan perlu dititik berat. Taekwondo optimis rangkul 2 emas di Sukan Si Kemboja. Terima kasih Dia dan Faris. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Menteri Belia dan Sukan Hanayoh menekankan betapa pentingnya aspek pengurusan dan pentadbiran dalam bidang sukan. Ia bagi menjamin kemajuan serta melakar pencapaian sehingga ke peringkat tertinggi. Beliau menyifatkan pengurusan dan pentadbiran yang gagal akan memberi impak buruk sekaligus akan menjejaskan kemajuan sesuatu sukan. Beliau turut mengharapkan lebih ramai wakil Persatuan Sukan negara ini menjawat posisi di peringkat global. Sebagai contoh, Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Datuk Hamidin Muhammad Amin yang dipilih menjawat ahli Majlis Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA baru-baru ini. Dengan kesibukan beliau selepas ini, Hana berharap barisan jawatankuasa FAM akan terus membantu KBS dalam memajukan sukan bola sepak di negara ini. Jadi dengan pemilihan ini, saya rasa Datuk Hamidin tidak akan mempunyai banyak masa di Malaysia untuk membantu FAM kerana ada tanggungjawab baru di dunia global. Tetapi saya memohon AJK yang lain untuk bantu memikul tanggungjawab ini di Malaysia. Dan bersama KBS, kita usahakan untuk membangunkan sukan bola sepak di tanah air ini. Jadi dengan itu saya ucapkan selamat bertugas kepada Datuk Hamidin. Beliau berkata demikian pada majlis kesyukuran sempena Datuk Hamidin dipilih sebagai ahli majlis FIFA di Wisma FAM. Majlis kesyukuran itu berlangsung meriah dengan dihadiri ramai pihak berkepentingan dalam bola sepak tempatan selain barisan bekas pemain legenda dan antaranya yang hadir Datuk Dollah Saleh, Datuk Zainal Abidin Hassan dan Khalid Ali. Dalam perkembangan lain, Datuk Hamidin menjelaskan cadangan agar kejohanan Piala AFF berlangsung dalam kalender FIFA sukar untuk direalisasikan. Menurut beliau, tempoh saingan Piala AFF yang panjang menyukarkan pelaksanaannya. AFF ni pula dia panjang ni, dia ada one man. Macam mana kita nak fill up ni because they have also Asian Cup qualify, World Cup qualify semua.
FIFA tak boleh accommodate only for ASEAN, dia must accommodate to everybody. Dia tak boleh the FIFA calendar this one different because that the time the team they want to play friendly game or tournament. Sebelum ini, media Vietnam dan Thailand melaporkan bahawa Presiden FIFA Gianni Infantino memberi bayangan bahawa Piala AFF boleh dimasukkan dalam kalender Bandar Induk berkenaan. Status saingan Piala AFF yang tidak berada dalam kalender FIFA menyaksikan pasukan berdepan masalah untuk membariskan skuad terkuat kerana kelab tidak wajib untuk melepaskan pemain mereka. Perkembangan Sukan C Kemboja 2023, pemain golf negara Erwin Chang yang beralih ke status profesional tahun lalu tidak akan mempertahankan 2 pingat emas yang dimenangi pada tamasya di Vietnam pada 2021. Jelas Erwin ini kerana peraturan dalam Sukan C hanya membenarkan penyertaan atlet bertaraf amatur sahaja. Erwin sebelum ini mencipta sensasi apabila menamakan kemarau 21 tahun pingat emas di Sukan C dengan menghadiahkan pingat emas menerusi acara individu di Kelab Golf dan Resort Heron Lake di Vinh Phuc. Selain itu, Erwin turut merangkul pingat emas menerusi acara berpasukan. SEA Games is only for amateur. Like the rule in the SEA Games is that professional player cannot play SEA Games. So that's the main reason why I won't be participating in this SEA Games. But Asian game, the one supposed to be held in China last year, they recently changed their rule that saying professional players can participate as well. And if chances are given by Malaysia, that hopefully I can be able to represent Malaysia. Dalam masa sama, Erwin menasihatkan pemain-pemain amatur negara supaya mempersiapkan diri dari segi fizikal dan mental kerana tahap tekanan di peringkat Sukan C juga sangat tinggi. Erwin ditemui pada majlis pelancaran kalender jelajah Toyota Persatuan Profesional Golf Malaysia PGM di Ibu Negara. Dalam masa sama, Erwin masih lagi memburu kemenangan sulung sejak beralih kepada profesional Jun tahun lalu. Erwin berharap dirinya dapat melakar keputusan positif pada jelajah Toyota 2023 yang menawarkan 10 acara dengan hadiah wang tunai terkumpul berjumlah RM210,000. I'm still looking for my first professional win, so maybe in 2023 I can hopefully win one of the Toyota Tour events. There are definitely a lot of good players in Malaysia as well that made the name for themselves, like Sharifuddin, Damil, and our legend player like Denny Chia that is still competing and still not making it easy for the younger generation as well. So yeah, looking forward to the new Toyota Tour and let's see what I can achieve here. Jelajah berkenaan bermula dengan trofi Tun Ahmad Sarji di Sarjana Golf and Country Club pada awal Mac dengan jelajah terakhir di Kuala Lumpur Golf and Country Club pada bulan November. Dalam pada itu, Taekwondo Malaysia TM optimis atletnya mampu menyumbang 2 pingat emas pada tamasya di Kemboja. Acara yang menjadi sandaran utama adalah Pomse dan Kyogi. Setiausaha Agung TMR Danaraj berkata, keyakinan itu disandarkan pada pencapaian 1 emas yang diraih dalam acara Pomse dan Kyogi semasa edisi 2019 dan 2022. Dalam memastikan sasaran itu mampu dicapai, TM bakal menghantar atlet menyertai beberapa kejohanan sebelum ke Kemboja. Yang terdekat ni dalam masa 2 minggu, kejohanan nasional kebangsaan. Lepas tu bulan 3 pula kita ada pertandingan ATF. Dia selalunya ATF ni merupakan pra pertandingan Sukan C yang dianjurkan untuk negeri ASEAN. So ini akan berlangsung diadakan di Filipina saya. Jelas Danaraj, TM juga meletak 1 sasaran untuk membawa pulang 1 pingat perak dan 3 gangsa. Beliau juga berkata demikian selepas mesyuarat Jawatankuasa Kerja Sukan JKK di Majlis Sukan Negara MSN Bukit Jalil. Pasukan Hoki Tenaga Nasional Berhad TNB menyasarkan pencapaian lebih baik dalam kempen musim ini. Selepas mengungguli Piala TNB tahun lalu, skuad kenderaan Nur Saiful Zaini Nasiruddin mengintai peluang untuk merangkul Piala Subangsih dan Kejuaraan Liga Hoki Malaysia MHL 2023.
Tawar Saiful TNB berada pada landasan terbaik berdasarkan prestasi semasa untuk merangkul kejuaraan Liga selepas kali terakhir memenanginya pada tahun 2003. TNB musim ini diperkuatkan dengan kehadiran 9 pemain kebangsaan. Walaupun kita target 3-3 pertandingan tersebut, kalau kita dapat 1 atau 2 pun dah cukup bermakna lah untuk TNB pada saya, dengan keadaan kita dan juga pasukan TST yang pada anggapan saya kuat pada tahun ini. Beliau ditemui media pada majlis pengenalan pemain TNB di Klub Kilat Kompleks Sukan TNB. 8 pasukan akan bersaing dalam kategori lelaki iaitu TNB, Terengganu Hockey Team, Maybank, Nur Insafi Sporting, UiTMHA, TNB Thunderbolts dan Young Tigers serta Angkatan Tentera Malaysia ATM yang menjadi pasukan baharu musim ini. Bagi perebutan Piala Subangsih bertemu juara bertahan THT Khamis ini, Kapten pasukan TNB Syed Muhammad Syafiq Syed Cholan yakin trofi itu mampu dirampas. Untuk Liga kali ini pun dengan target yang sama, ialah kita at least cari satu title for TNB, and itu saya akan deliver lah, dengan sokongan rakan sepasukan, and insyaAllah if everything goes well, hari Khamis ni adalah first title kalau we tak nak lepaskan lah apa yang ada depan mata. Untuk aksi Piala Subangsih Khamis ini, TNB terpaksa mengenepikan 2 tonggak utama iaitu Syarif Saabah dan Syafiq Sumantri akibat masalah kecederaan. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar tadi telah pemasuknya waktu solat fardu isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak. Kita balik ke perkembangan sukan bola sepak. Juara bertahan Liga Super Johor Darul Ta'zim JDT tewas 0-3 dalam aksi terakhir pramusim 2023 kepada klub Rusia Zenit St. Petersburg. Kerana itu bagaimanapun sudah diduga memandangkan Zenit yang juga juara 4 kali Liga Rusia merupakan klub yang menduduki antara 60 terbaik dunia. Perlawanan yang berlangsung di Stadium Mokhtum bin Al-Rashid Al-Mokhtum di Dubai itu menyaksikan terdapat perubahan dalam kesebasan utama Harimau Selatan. JDT nyata sukar menandingi kehebatan lawan apabila bolos seawal minit ke-10 menerusi jaringan pemain kelahiran Brazil Rodrigo. Sentak dengan jaringan itu, anak buah Esteban Solari cuba untuk bangkit namun mereka dihukum lagi menerusi jaringan seorang lagi pemain dari Brazil, Malcolm, 5 minit kemudian. Pemain tengah Danila Kozlov terus mengukuhkan kedudukan buat Zenit apabila meledak gol ketiga pada minit ke-31. Bersambung babak kedua, beberapa pertukaran menyaksikan JDT berjaya mengimbangi perlawanan namun masih sukar untuk menghasilkan jaringan. Beberapa sepakan percuma yang diperoleh juga gagal menepati sasaran. JDT berpeluang meledak jaringan namun sepakan penalti Syafiq Rahim tidak tepat ke sasaran. Keputusan kekal sehingga WC penamat dan menyaksikan JDT tumpas 3-0 pada perlawanan ini. Sepanjang aksi pramusim, JDT mencatatkan 3 kemenangan dan 2 tewas sebelum kembali ke Malaysia bagi persediaan Liga Super. Penyerang muda negara Lokman Hakim Samsudin Shah menyertai klub Liga Iceland Njarðvík FC. Perpindahan pemain berusia 20 tahun itu adalah secara pinjaman dari klub Belgium Kevin Kortrijk. Pengumuman rasmi dibuat oleh klub berkenaan melalui laman media sosial pasukan yang mana Njarðvík meminjam Lokman untuk kempen 2023. Lokman membuat penampilan sulung bersama Kortrijk pada 24 Oktober 2020 ketika bertemu Adelaide selepas dibawa masuk sebagai pemain gantian. Graduan Akademi Matahari AMD itu beraksi bersama skuad senior Kortrijk musim ini pada peranan menentang KVC Westelo pada Oktober lalu. Liga Premier Futsal Malaysia MPFL 2023. Perseteruan 2 gegasi bola sepak antara Selangor dan Johor Darul Ta'zim JDT nampaknya kini memasuki saingan futsal kebangsaan. Ini selepas juara bertahan Selangor MAC dan pendatang baharu klub futsal JDT diundi dalam kumpulan B bagi saingan lelaki. Terus diletakkan dalam kumpulan B ialah KL City FC, Kuala Lumpur, PFA Odin Sarawak, Selangor TOT United dan Shah Alam City.
Pertembungan dijangka sengit selepas JDT membuat persiapan rapi memikat beberapa pemain berpengalaman termasuk 7 pemain Selangor Mac. Antaranya penjaring terbaik musim lalu Muhammad Ekmal Shahrin dan penjaga kebangsaan Azro Hadi Muhammad Taufik. Sementara itu, naik juara MFPL musim lalu, Pahang Rangers bakal menerima tentangan ATM Kedah, KPT PST, Mustang, Pulau Pinang, Sabah dan Terengganu dalam saingan kumpulan A. Pertandingan bakal dijalankan secara format Liga 2 pusingan iaitu home dan away. 4 pasukan teratas kumpulan A dan B akan mara ke peringkat suku akhir yang menggunakan format 1 pusingan. Aksi separuh akhir dan final bakal diadakan secara timbal balik di venue pilihan pasukan. MPFL 2023 bakal membuka tirai pada 18 Februari ini. Edisi sukan 7 Februari 2023 melabuhkan tirainya untuk perkembangan seterusnya. Kembali semula bersama dengan rakan penyampai. Gempa bumi Turki Syria. 243 gegaran susulan berlaku di wilayah sempadan Turki Syria setakat ini. Perkara itu disahkan pihak berkuasa pengurusan bencana dan kecemasan AFAD Turki. Pengerusi AFAD Yunus Sezer berkata jumlah tersebut berdasarkan maklumat yang telah dikemas kini pada pagi tadi. Jurucakap Pesuruhjaya Tinggi Bangsa Bersatu untuk Pelarian UNHCR untuk Timur Tengah dan Afrika Utara memberitahu gegaran susulan menyebabkan orang ramai takut untuk tinggal di rumah. Semalam, gempa bumi berukuran 7.8 magnitud menggegarkan Turki dan Syria. Setakat ini, jumlah mangsa terkorban menghampiri 5,000 orang di kedua-dua negara. Sementara itu, tragedi di Turki dan Syria terus mendapat perhatian dunia. Qatar menghantar bekalan bantuan ke Turki melalui Qatar Charity, Qatar Red Crescent dan Qatar Fund for Development. Bantuan termasuk bekalan perubatan, kit pembersihan, kit musim sejuk, kemah, selimut dan beberapa keperluan lain bagi hospital di lapangan. Berikutan arahan langsung daripada Presiden Rusia, Kementerian Kecemasan Rusia yang diketuai oleh Alexander Krinkov telah menghantar sekumpulan penyelamat ke Turki dan Syria. 4 pesawat perkhidmatan kecemasan Rusia membawa jentera penyelamat dari unit mobil udara ke zon gempa bumi yang terjejas teruk. Kumpulan penyelamat termasuk 7 pakar penjejak dan lebih daripada 100 pakar penyelamatan. Unit Keselamatan Awam Perancis merangkumi 73 anggota, 4 anjing pengesan dan 23 tan peralatan bantuan berlepas ke Turki dari lapangan terbang Paris pada Isnin. Ia diikuti pasukan penyelamat kedua dihantar ke Turki hari ini. Negara lain yang turut menghantar bantuan ialah Amerika Syarikat, Jepun, Korea Selatan, Taiwan, Pakistan, India dan Malaysia. ...36 orang terbunuh di Peru selepas banjir lumpur melanda beberapa perkampungan di Camania, wilayah selatan Arequipa pada Isnin. Banjir lumpur berlaku susulan hujan lebat hujung minggu lalu yang menjejaskan lebih 6 kawasan perkampungan. Sementara itu, Pusat Operasi Kecemasan Kebangsaan Kuen mengesahkan 5 orang lagi masih hilang di wilayah Camania. Banjir turut menjejaskan lebuh raya Secocha San Martin. Justru pihak berkuasa tempatan meminta bantuan kemanusiaan disalurkan segera kepada komuniti yang terputus hubungan. Pasukan Keselamatan Kamerun menahan seorang pegawai kanan media berhubung pembunuhan seorang wartawan terkemuka Martinez Zogo. Jean-Pierre Mugobelinga, pemilik sebuah perusahaan media swasta, ditahan pada Isnin pukul 5.30 pagi waktu tempatan. 2 rakan sekerja wartawan itu turut ditahan dan Zogo diculik pada akhir Januari oleh lelaki bersenjata yang tidak dikenali dan mayatnya ditemukan 5 hari kemudian.
Meskipun berdepan ancaman dari China, Amerika Syarikat tetap meneruskan usaha pencarian serpihan belon China yang jatuh di Atlantik. Majlis Keselamatan Negara Amerika menegaskan pihaknya tidak akan menyerahkan semula serpihan yang ditemukan kepada Beijing. Ia akan dianalisis pakar Perisika Negara. Sebuah kapal tentera laut Amerika sedang dalam proses memetakan lokasi serpihan belon jatuh itu membabitkan keluasan 1,500 meter. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama perlu memantau isu kekurangan bekalan sayur. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, ini termasuk mengambil langkah penyelesaian jangka pendek dengan mendapatkan sokongan daripada pihak yang mempunyai lebihan bekalan. Sekarang kita dah mengarahkan Fama, tengok di mana-mana yang berlaku kekurangan, kita akan gerakkan segera jentera yang ada untuk kita pasarkan. Dan kita tahu benda hidup ni dia berubah dan saya yakin ini kita akan juga membuat kajian data supaya tempat yang kurang itu dapat dihantar tempat yang berlebihan, yang ada lebih dengan segera. Kita harap perkara ini dapat diatasi dengan seberapa segeralah. Beliau turut memaklumkan harga sayuran terkawal ketika ini selain memberi jaminan, bekalan bahan mentah menjelang Ramadan dan perayaan Aidilfitri juga mencukupi. Pemberian geran pemangkin bandar rendah karbon Gerak akan terus diperkasa bagi inisiatif bandar rendah karbon berimpak tinggi. Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Nik Nazmi Nik Ahmad berkata, pada tahun lepas 150 pihak berkuasa tempatan PBT telah menerima geran berkenaan melibatkan peruntukan RM250,000. InsyaAllah kita akan teruskan sebab Perdana Menteri pun letakkan elemen alam sekitar green economy ini sebagai salah satu fokus dalam belanjawan 2023 yang beliau akan bentangkan dalam sidang parlimen akan datang. Gerak melibatkan peruntukan keseluruhan RM35 juta mengutamakan PBT yang melaksanakan program rangka kerja bandar rendah karbon serta cabaran bandar rendah karbon 2030 di peringkat kategori zon rendah karbon. Nik Nazmi berkata demikian selepas Majlis Prapelancaran Pameran dan Persidangan Produk Teknologi Hijau dan Eco Antarabangsa Malaysia 2023 di Putrajaya. Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah meminta agensi berkaitan melaporkan segala kerosakan infrastruktur awam akibat banjir. Ia bagi membolehkan kerja membaik pulih dilaksana segera oleh kerajaan. Timbalan Menterinya, Datuk Rubiah Wang bagaimanapun berkata, jika kerosakan itu berlaku di bawah bidang kuasa pihak lain, kementerian sedia untuk bekerjasama agar pembaikan dapat dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat. Usaha kita adalah kita cuba membantu bukan saja dari sudut kemudahan di pusat banjir, tetapi kita juga menyediakan kita juga membantu dari sudut kerosakan yang orang kata yang terkena kesan daripada banjir. Beliau ditemui media selepas Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Perda di Butterworth. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Johor mematahkan cubaan sindiket penyeludupan minyak diesel bersubsidi. Ia susulan penemuan 80,000 liter minyak diesel bernilai RM3.65 juta yang sedang dipindahkan daripada 2 lori tangki ke atas kapal tangki di ladang sawit Adila Sungai Lebam, Kota Tinggi, Johor. Turut ditahan 2 pemandu lori tangki warga tempatan. Kapal tangki yang berdaftar di Zanzibar itu dikendalikan 8 warga Indonesia berusia 19 hingga 60 tahun. Jadi selepas kapal tersebut ditangkap, seterusnya tangkapan terhadap lori tangki 2 buah dan sebuah kereta dilakukan lebih kurang jam 12.30 malam yang dilakukan oleh tim operasi darat. Jadi kes ini
melibatkan jumlah keseluruhan tangkapan yang dianggarkan bernilai 3.62 juta ringgit. Semua tangkapan dibawa ke Pejabat Zon Maritim Tanjung Sedili untuk siasatan lanjut. 3 lelaki warga tempatan ditahan dipercayai melakukan kegiatan pecah rumah di Besut. Turut dirampas pelbagai barangan hasil daripada kegiatan tersebut. Ketua Polis Daerah Besut, Superintenden Abdul Rozak Muhammad berkata, 3 lelaki berusia 30-an dan 40-an itu dipercayai melakukan kegiatan tersebut sekitar kawasan Kampung Raja dan Kuala Besut bermula Disember lalu hingga awal tahun ini. Lelaki terbabit turut didapati positif dadah jenis metamfetamin. Hasil siasatan, ketiga-tiga suspek terbabit dalam 5 kes pecah rumah melibatkan kerugian RM17,000. Kes disiasat mengikut Seksyen 457 Kanun Keseksaan. Baik dia, apa perasaan dia kalau ada tikus naik dekat kaki dia? Dia ikut jenis tikus. Kalau tikus mainan, okey. Tapi kalau tikus betul, takut jugalah. Tapi itulah Faris, yang mana ada seorang lelaki ni sangat tenang kerana seekor tikus telah pun melompat ke atas kakinya. Jadi jom kita saksikan dalam hashtag. Dalam video yang dikongsikan di akaun Twitter, seekor tikus dilihat memanjat kaki lelaki yang sedang tidur dalam kos kereta api sehingga ke bahagian bahunya. Sebaik saja menyedari kehadiran tikus itu, dia dengan tenang bangun dan menjatuhkan tikus itu dari badannya. Rata-rata warganet berasa terkejut dengan tindak balas tenang lelaki terbabit. Bobby, anjing kesayangan milik Lionel Costa yang berusia 30 tahun digelar sebagai anjing tertua di dunia. Rekod dunia Guinness menyifatkan kisah Bobby sebagai ajaib. Kebiasaannya, baka jenis itu mempunyai jangka hayat 12 hingga 14 tahun saja dan Costa memberitahu umur panjang anjingnya itu disebabkan beberapa faktor termasuk tinggal di kawasan desa yang tenang, tidak pernah dirantai selain diberi kasih sayang secukupnya. Sebuah video yang dikongsikan di akaun TikTok Aisyah Sanusi telah menyentuh perasaan warganet. Kanak-kanak bernama Omok dilihat menonton video ayahnya di telefon bimbit sambil menitiskan air mata. Difahamkan bapanya telah meninggal dunia disebabkan kanser pangkal hidung. Rata-rata warganet menzahirkan rasa sebab dan sedih. Baik, berita perdana edisi 7 Februari 2023 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM dengan ini. Assalamualaikum. Dan salam Malaysia Madani. Jumpa lagi.